Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila rahmatullahi wa barakatuh. Wal mu'minina wal mu'minat wa alihi al-kiram ashabil kiram sallallahu. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Wassalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh bi yadi qallat hilati adrikni. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati lagi dikasihi Tuan Pengurusi Masjid Timbalan Pengurusi, yang dimuliakan Al-Fadhil, Tuan-Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-tuan pegawai masjid, ahli kuasa masjid, muslimin dan muslimat, hadirin hadirat sidang jemaah, insya-Allah mudah-mudahan jadi rahmati Allah SWT yang saya kasihi sekalian. Apa khabar semua? Semoga kita sentiasa mendapat rahmat, kasih sayang Allah dan sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat. Yang penting lagi kita sama-sama memohon redha Allah SWT, sebagaimana yang ulama ajar kepada kita, doa ni 3 kali pagi dan petang supaya kita mendapat redha Allah. Itu radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Baca 3 kali pagi, 3 kali petang, insya-Allah. Moga-moga Allah redha kita. Menjadi manusia yang paling beruntung di atas dunia ni dah mendapat redha Allah. Bila mendapat redha Allah SWT, insya-Allah, maka insya-Allah kita akan berbahagia hidup di dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Syukur kita sama-sama panjatkan kepada Allah SWT kerana pada malam ini dapat lagi kita bertemu pada malam ini, ruang dalam masa setengah jam ini untuk kita sama-sama menelaah kitab kita sebagai makanan rohani kita. Semoga hati kita sentiasa lembut, mendapat hidayah taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin, insyaallah.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah rahimakumullah, baik, kita sambung pengajian kita. Ni kitab ni nak habis dah ni. InsyaAllah habis kitab tauhid ni, InsyaAllah saya cadang kita baca kitab tasawuf pula. Masjid Tanjung Agah kita selang-seli dengan kitab tasawuf. Itu saya cadangkan kitab Mukasyafatul Qulub, Imam Ghazali. Mungkin habis kitab ni lah. Mungkin sekali lagi atau dua kali ni. Nak habis ni tajuk akhir lah. Ni akhir kalam, dan tu ada sikit lampiran di belakang tu. InsyaAllah nanti untuk kitab yang akan datang kita akan sambung insyaAllah. Dan kita fokus pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah sekalian pada muka surat 80 79, iaitu pasal yang ketiga, itu penutup lah. Muka surat 80 iaitu akhir kalam. Akhir kalam ni daripada penulis lah. Lepas tu ada lampiran lagi tu belakang tu, muka surat 83 tu ada lampiran. Dia lampiran huraian sifat ta'alluq. Sifat ta'alluq dia lampiran membagi pencerahan tentang sifat ta'alluq. Jadi insya-Allah mungkin sekali atau dua kali lagi habis lah. Mungkin sekali lagi lah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama mohon kepada Allah SWT agar Allah memberi kita kepahaman dalam pengajian kita ini insya-Allah. Semoga Allah memberkati tuan-tuan guru kita. Qala musannifu wa nafa'ana bi'adumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Akhir kalam dia kata di sini, ni nasihat yang berguna lah. Marilah kita bersama-sama berusaha membebaskan diri daripada dosa syirik khafi. Apa makna syirik khafi? Syirik yang tersembunyi dalam diri. Syirik ni banyak tu, syirik khafi, syirik jali, syirik kecil, syirik besar. Okey. Ni mana syirik khafi ni yang susah, yang dalam diri, yang tersembunyi dalam diri kita ni. Contohnya saya bagi tahu, contohnya syirik khafi ni antaranya ialah riak lah. Kita buat amal ibadat, kita semayang, kita zikir apa semua, bukan kerana Allah, kerana nak tunjuk pada orang kita gaji. Macam tu, kita semayang bukan kerana Allah, kerana orang, nak tunjuk pada orang. Mana syirik, syarak, mana sekutu dengan Allah, tak boleh. Itu syirik khafi lah tu. Jadi Nabi sebut mana, Nabi pesan tu, bersama sahabat Nabi pesan, yang aku bimbang daripada kalangan kamu ialah melakukan ibadat bukan kerana Allah, kerana orang lain. Itu syirik. Syirik itu riak. Buat ibadat kerana orang lain tu riak. Jadi riak ni Nabi pesan, bimbang sangat. Riak ni maknanya Allah tak terima amalan riak, nak menunjuk-nunjuk pada orang lain. Riak ni maknanya gaji depan orang, maksud mudah gaji depan orang, belakang tak buat. Dia nak menunjuk-nunjuk lah. Riak ni maknanya buat ibadat tu kerana selain daripada Allah. Jadi riak dikait dengan syirik khafi ya. Na'udzubillah min zalik. Moga kita tidak termasuk dalam golongan ini insya-Allah. Kita sama-sama doa lah kepada Allah SWT. Kita bukan ada apa kekuatan ya. Maknanya dia kata tu syirik yang tersembunyi di dalam diri. Dan umat perlu kembali kepada kesepaduan tauhid, kesepaduan tauhid yang benar, agar benar-benar mencapai kesempurnaan agama. Macam saya selalu sebut maknanya mengenal Allah, belajar kitab tauhid, lagilah ilmu sifat 20 dan sebagainya, mengenal Allah, barulah amalan kita tu diterima, sempurnalah agama. Sekarang ni hati-hati dah, macam-macam ajaran sesat tu. Ajaran sesat, ilmu hakikat insan lah, mengenal diri lah, sampai mengatakan dalam diri itu ada Allah, Allah duduk dalam diri kita. Bertepat pula Allah. Mana nak urai, bagi elok. Mana sentiasa kita ingat pada Allah, tak apalah. Jangan kata Allah dalam diri kita, kita pun duduk dalam Allah. Tepat menempatkan Allah, beratlah. Baik, asas tauhid pada diri ialah pada i'tiqad. I'tiqad maknanya pada i'tiqad ni pegangan iman. Dia ada tiga asas tauhid tu, tiga kena ingat tu. Itu iman, Islam dan ihsan. Tiga rukun agama. Okey. Asas tauhid pada diri kita semua ni lah ialah pada i'tiqad iman. Yang kedua pada amalan iaitu Islam. Yang ketiga pada mata hati itu ihsan. Ihsan. Kita bisa dengarkan ihsan tu, hadis yang masyhur tu, anta budallah ka'annaka fa illam takun tarahu yaraka.
Okay, macam maksudnya lebih kurang kamu melihat Allah, kamu beribadat seolah-olah kamu nampak Allah. Mana nampak Allah bukan mata kita, dengan hati lah. Dan kalau kita tak boleh demikian, yakin dalam hati itu bahawa Allah melihat kamu. Ini ihsan, hubungan kita dengan Allah. Okey, baik. Mana melihat ni, melihat dengan mata hati ya. Pandangan mata hati, katakan nur basirah. Jadi 3 ni, iman, Islam dan ihsan. Iman dia berkait dengan i'tiqad lah, i'tiqad. Islam berkait dengan amalan. Ihsan dalam amalan tadi adanya ihsan mata hati. Apabila sempurna 3 tauhid tersebut pada diri, iaitu iman, Islam dan ihsan, maka bergerak pula dalam membaiki ummah ini kembali kepada tauhid dalam semua aspek kehidupan. Dia akan jadi, dia akan pergilah. Dia akan pergi pada aspek kehidupan kita, iaitu ekonomi, politik, pendidikan, perubatan, akhlak, rumah tangga dan sebagainya. Jadi asas dia mana ekonomi jadi baik, politik jadi baik, politik jadi baik, pendidikan baik, perubatan baik, akhlak baik, rumah tangga baik. Pasal apa? Pasal kita dah ada ilmu 3 tadi tu, iman, Islam dan ihsan. Ni ke mana hala tuju kita, kan? Okey. Ibaratnya apabila sudah sempurna menjadi doktor, jadi doktor maknanya merubah diri kita ni, maka menjadi wajib pada kita merawat pesakit. Jadi dia bagi misal sini. Apabila kita dah sempurna menjadi doktor, semua dah ada dah doktor ni, dia pakar, dia tahu penyakit, tanya orang sakit makan apa, dia dah tahu dah sakit ni punca macam mana, keracunan makanan, sakit macam-macam. Maka bila dah tahu tu, maka menjadi wajib pada kita merawat pesakit. Jadi kalau sakit ni kita jumpa doktor kan, biasanya. Tapi kalau apa pun Allah yang menyembuhkan, maknanya kita jumpa doktor lah. Takkan orang sakit pergi jumpa mekanik, kan, contoh. Tak kena lah. Begitu juga ilmu itu, iman, Islam dan ihsan juga merawat diri kita. Jadi tanpa ilmu iman, Islam dan ihsan, bagaimana nak merawat hati kita? Apatah lagi kita hati dia sakit. Okey? Baik. Baik, dia kata apa lagi? Pakaian mukmin ialah iman. Pakaian ini mukmin ni orang muslim yang mukmin yang beriman lah. Kalau muslim, Islam. Okey? Baik, pakaian mukmin ialah Islam, iman, Islam dan ihsan. Biasa kita dengar juga rukun agama pun 3 juga. Rukun agama sama juga, rukun agama, iman, Islam dan ihsan. Adapun pekerjaan mukmin ialah dakwah rahmatul lil alamin, rahmat kepada sekalian alam. Ini dalam jalan dakwah ni. Jadi kita ni semua sebagai pendakwah lah, bukan ustaz, bukan ustaz saja pendakwah ni, kita semua jadi pendakwah. Mengajak manusia kepada Allah, amal ma'ruf, mengajak manusia mengerjakan amal kebaikan, dan nahi mungkar, mencegah kepada kemungkaran. Mencegah kemungkaran itu semuanya terletak atas diri kita semua. Bukan tugas ustaz saja. Semua sekali kita ni jadi pendakwah, semua sekali kita ni wajib mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Dengan apa tu? Dengan membawa manusia kepada ketauhidan. Ketauhidan ini yakni mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan mereka di semua bidang. Jadi ini penting, tuan-tuan. Jadi saya selalu berpesan, kita ni orang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, marilah macam mana ujian sekalipun, maka kita tidak akan goyang, kita tidak akan menjadi kufur, menjadi syirik, menjadi munafik. Yang saya sebut disebabkan kita tengok hari ini penyakit COVID melanda, banyak yang ada kalangan yang syirik kepada Allah SWT, yakni meletakkan COVID itu yang memberi mudarat, meletakkan COVID yang menyebab mati. Cakap saja tak apalah, i'tiqad dalam hati itu semuanya daripada Allah, dengan izin Allah belaka. Jangan lari ya. Kalau lari daripada bergantung pada Allah SWT, bahaya, syirik. Okey. Baik. Apa yang menyedihkan penulis? Penulis ni lah, penulis kitab ni. Ni penulis kitab ni siapa dia? Al-Faqir Ibrahim bin Muhammad, iaitu Zawiyah Syekh Abdul Malik Pulau Manis. Penulis kitab Allah, Syariat dan Hakikat ni. Dia kata apa? Dia menyedihkan dia lah. Tauhid ihsan telah ditinggalkan ummah ini. Tauhid ihsan. Jadi
Anak iman, jaga rukun iman Islam je. Ihsan tak jaga. Ihsan ni berkait dengan ilmu tasawuf lah. Dikuatkan lagi nak ilmu tarikat dan sebagainya lah. Kan? Ihsan tu penting. Tinggal dia kata, adalah ditinggalkan umat ini. Tak semualah. Malah ada golongan ahli ilmu memandang rendah ilmu tersebut sehingga tiada menggalakkan untuk pelajarinya. Iaitu ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Tolak ilmu tasawuf. Yang paling malang lagi, menolak ilmu tarikat. Mengatakan ilmu tasawuf ni macam-macam, tarikat macam. Ada yang mengatakan, ustaz-ustaz juga yang bercakap tu. Dia kata ilmu tasawuf, tarikat ni ayat cak. Dia kata, Allahu Akbar, na'udzubillah min zalik. Dia tidak masuk ilmu tasawuf, dia tidak masuk ilmu tarikat, dia condemn. Seumpamanya orang yang tak pernah masuk pekan. Orang yang tak pernah masuk pekan, biasa duduk dalam hutan, dia cerita tentang pekan, pokok gini-begini, tak kena lah. Maknanya orang yang mahir dalam pekan, dia cerita lah pekan gini-gini. Ni masuk dalam pekan, contohlah, masuk dalam pekan, tapi dia cerita pokok lah, tanah, rumput lah, apa semua. Dia cerita kehidupan dia dalam hutan. Jadi tak betul lah. Sesat barat lah. Dia panggil sesat barat. Sesat barat ni, kita tak panggil sesat timur. Sesat barat ni mana barat? Belah barat. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jadi berlaku sekarang ni condemn ilmu tasawuf, condemn ilmu tarikat, condemn ilmu sifat 20, macam-macam sekarang berlaku, tuan-tuan. Allahu Akbar. Baik, kita alhamdulillah negeri Sembilan ni masih memang orang kata kubu aswaja lah. Wallahu alam lah, takut masuk pahaman-pahaman yang lain tu tak lagi dah, Syiah ke Wahabi ke, wallahu alam lah, kita tak tahu. Jadi alhamdulillah negeri Sembilan masih lagi memperjuangkan ahli sunnah wal jamaah. Kan? Baik. Istilah tasawuf menakutkan mereka, sedangkan ia hanya istilah pada maqam ihsan. Ni nak faham. Orang yang faham dia tak condemn, orang faham ilmu dia tak condemn. Orang tak faham yang dia balah ni, dia bergaduh sana bergaduh sini. Allahu Akbar. Meninggalkan tasawuf adalah meninggalkan tauhid ihsan. Tasawuf ni berarti dah mencuci diri dalam hati. Dia tak boleh pisah tasawuf ni, dia tak boleh berpisah dengan ilmu tauhid dah. Apabila tiada tauhid ihsan, seorang itu masih tiada terlepas daripada syirik ketuhanan diri yang membawa pada ketuhanan akal. Nampak? Tanpa hakikat, yakni fana diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Manusia tiada akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jiwa semakin kotor dengan syirik yang membawa sifat angkuh, riak, kedekut, tamak, dengki, khianat, mengadu domba, dendam, kesumat dan lain-lain lagi lah sifat-sifat mazmumah dalam diri. Pasal apa? Pasal tak belajar ilmu tasawuf, hati kotor. Allahu Akbar, kita jauh lah. Sebab itulah kata ulama, banyakkan berselawat kepada Nabi SAW, maka hati kita akan bersih dan akan membuka hijab hati kita kepada hidayah Allah, taufik dan hidayah Allah SWT. Banyakkan selawat. Sikit lagi. Segala sifat ini adalah berpunca dari jiwa yang tiada tauhid ketuhanan. Tauhid ketuhanan sekadar pada akal dan perbuatan, tetapi tiada pada mata hati. Hati kosong, zahir je buat amal ibadat, hati lalai. Ni bahaya. Tiada pada mata hati yang dapat menyaksikan keesaan Allah dalam segala sesuatu. Seumpama orang yang beribadat, solat contohnya, zahir saja nampak solat, tapi hatinya lalai. Allahu Akbar. Hanya dia Allah dan dia Allah. Hidup ini adalah datangnya dari dia ni Allah untuk menguji siapakah hambanya yang benar-benar dalam mentauhidkan keesaannya. Itu dalam takwa. Kan dalam surah Al-Mulk kita baca setiap malam sebelum tidur. Itu kita saya banyak dah anjurkan masjid dan surau agar sebelum balik tu, lepas kuliah baca surah Al-Mulk. Besar fadilah dia. Ada situ kan, silap saya, allazi ahsan, lupa dah. Ada maksud dia ayat berapa dia lupa dah. Jadi dalam tu Allah nak menguji kita, siapakah yang bertakwa di kalangan kita. Ada dalam tu. Jadi itu antara. Jadi jangan tinggallah nak urus rezeki,
Bacalah surah-surah pilihan, di samping kita baca Quran. Saya biasa baca itulah Alif Lam Mim As-Sajdah, kan. Kalau ikut tarekat Ahmadiyah ni, maknanya baca surah Al-Kahfi, ya. Surah Al-Kahfi, surah As-Sajdah, surah Yasin, surah Ad-Dukhan, kan. Surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk, Al-Ata Al-Insan. Baca banyak surah-surah pilihan yang ketinggalan sebelum tidur malam. Dan lain-lain surah pilihan, insya-Allah. Jadi dia kata Allah uji kita ni, siapakah yang benar beriman, benar-benar dalam mentauhidkan keesaannya. Jadi dalam hati baik. Batul ilmu tasawuf, tauhid ni tak dipisah dalam hati. Jadi ihsan pergi mana-mana ni, ihsan mana bukan dalam surau, dalam masjid saja ingat pada Allah, lepas pada keluar pada masjid surau lupa pada Tuhan, tak ada. Maknanya ihsan ni mana-mana kita pergi tetap ada ihsan. Tauhid ihsan dipanggil ihsan. Maknanya bahasa mudahnya kita pergi mana-mana, sama ada dalam ramai atau dalam bukit, dalam gua seorang diri pun, maka kita dalam hati kita bahawa kita bukan seorang diri. Biasanya bisa kita bersama Allah lah. Bersama mana ingat Allah, Allah bersama kita tu maknanya kita sentiasa dalam hati kita ada Allah, dan malaikat sentiasa kaki kanan kita mengawasi kita. Jadi bila i'tiqad demikian, maka ada tauhid ihsan dalam diri, maka tak beranilah kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu taala. Dia nak masuk ihsan ni, payah ni. Kalau tak apa, kita seorang je, kita berdua je, tak apa, orang tak nampak. Itu bahaya tu. Malaikat ada, Allah Maha melihat. Dan sampai itu Allah melantik lagi. Itu malaikat kiraman katibi raqib atid, catat. Bermaknanya catat kita tu, apa kita yang buat, kita buat apa, baik ke jahat ke, semua dicatat. Jadi inilah nak sampai ke situ. Seorang diri ke, berdua ke, ramai ke, dalam bukit ke, dalam gua ke, dalam mana-mana apa, bukan kita seorang-seorang. Allah dah tentu dah sama kita. Malaikat melihat kita. Kita ni maknanya di mana-mana kita, maknanya bahasa mudahnya kita di CCTV kan oleh Allah SWT. Itu maknanya makan ihsan tu. Okay? Allahu Akbar. Baik, maka pengarang ni kata apa? Ada doa sikit. Sebagai akhir kalam dia ni, penutup dia. Dia doa, bagus doa ni. Ya Allah, selamatkanlah diri ini daripada kesyirikan nafsu, akal dan merasai kuasa pada diri. Doa lah. Ya Allah, selamatkanlah diri ini daripada mensyirikkan Engkau dengan melihat dan bergantung pada kuasa manusia dan kuasa alam. Jadi jangan ada kuasa diri, dan jangan bergantung pada manusia dan kuasa alam, bergantung pada Allah. Ya Allah, leburkanlah dalam mata hati kami daripada memandang yang lain melainkan hak Engkau, Ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang tunggal esa dalam ketunggalanmu. Tiada af'al, asma, sifat dan zat melainkan Engkau jua. Yang ada di sekeliling ini hanyalah bekas atau kesan daripada sifat kamalatmu. Sifat kamalatmu ni sifat kesempurnaan Allah SWT. Jadi semuanya maknanya yang ada sebenar, yang wujud sebenar Allah. Kita ni maknanya kita ni hanyalah baru, semua diciptakan oleh Allah SWT. Sesungguhnya segala asma dan sifat terhimpun dalam sifat Ar-Rahmanmu. Ar-Rahman maknanya yang pemurah. Segala pentadbiran alam ini bergerak di atas namamu Ar-Rahman, yang maha pemurah, maha pengasihani. Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Maka tenanglah wahai diri dalam pelukan Ar-Rahman, yang maha pemurah. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam pada Habibullah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Banyakkanlah selawat atas Nabi, wahai saudaraku. Cintai sunnahnya, dengannya kamu akan memiliki cahaya yang membuka pintu ketauhidan ihsan dan meninggalkan kekotoran syirik pada batinmu. Jangan pengarang ni tulis. Akhir kalam dia semua, akhir ujung tajuk dia tulis dia doa ni. Bagus lah. Dia pesan pada kita apa? Selawat dan salamlah kepada Habibullah kekasih Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana menganjurkan selawat? Selawatlah. Amalan yang saya sebut dah, amalan yang mana tidak perlu, orang kata tidak perlu khusyuk, tidak perlu apa, tidak bersyarat selawat. Selawat baca Quran tetap mendapat pahala. Tak semestinya tahu makna. Okay?
Mana dia kata apa? Banyakkan selawat kepada Nabi, wahai saudaraku, banyakkan selawat. Cintai sunnahnya, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan berselawat kepada Nabi dan mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melakukan sunnah walaupun kecil. Mana apa natijah dia berselawat ni? Kamu akan memiliki cahaya yang membuka pintu ketauhidan. Maknanya selawat dia membuka pintu ketauhidan. Etikad kita ihsan, membuka pintu hati ihsan. Ihsan maknanya membuka, sikit-sikit membuka hati ni supaya mengenal Allah. Dan sekaligus meninggalkan kekotoran syirik pada batin kita ni. Jadi itu antara selawat, insya-Allah. Maka selamat kita daripada syirik kepada Allah SWT. Sama ada syirik khafi ataupun syirik jali. Terutamanya syirik khafi lah, syirik yang berkait dengan hati, syirik dalam hati ya. Okey, itu tuan-tuan ada apa-apa sekalian. Okey. Insya-Allah habis tajuk ni insya-Allah. Jadi sebagai kesimpulannya, jangan kita lepaskan peluang ilmu-ilmu daripada ustaz mana-mana pun kita sama-sama sampaikan, kita sama-sama sebarkan dan sama-sama kita amalkanlah sedaya seupaya mampu kita. Baik, ingat tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari-hari kita dengar hari ini berita kematian. Jadi orang yang bagus, orang yang baik, mati kesudahannya yang baik, husnul khatimah. Banyaklah kita baca doa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Macam-macam doa. Kalau dalam roti al-hadad pun ada sebut ya Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Itu minta doa surah. Maknanya mati yang terbaik ialah mati dalam keadaan husnul khatimah, kesudahan yang baik. Apa tu lagi? Mati dalam keadaan mengucap kalimah la ilaha illallah. Ingat tuan-tuan, pesanan terakhir saya untuk kita amal bersama iaitu dalam kita apa tu? Al-Jawhul Mawhub. Jadi selepas solat, nak tidur malam, kita mengucap diampunkan dosa kita sebanyak 4,000 dosa. Iaitu memanjangkan matkan la ilaha illallah itu. Lepas sembahyang tu, lepas doa tu, la ilaha illallah. Masukkan makna dalam diri. Tiada Tuhan yang disembah sebenar-benar melainkan Allah. Boleh baca sekali, 2 kali, 3 kali. La ilaha illallah. Masuk makna la ilaha illallah. Tasdiq bil lisan, takrib bil lisan, tasdiq bi qalbi. Maknanya ucap dengan lidah, tasdiq dalam hati ucap. Ada tiada Tuhan yang disembah sebenar-benar melainkan Allah. Mak memanjangkan mak. Sekali baca diampunkan dosa kita 4,000 dosa. Boleh rujuk dalam kitab Al-Jawhul Mawhub wa Mubihatil Qulub. Baik. Itulah ucapan kita. Nak tidur malam pun saya elok baca macam tu. Nak tidur malam ingat baca 41 kali Bismillahirrahmanirrahim 41 kali. Selamat kita daripada terbakar, mati lemas, mati terbakar, mati terkejut. Dan selamat kita daripada gangguan jin dan syaitan seperti waktu kita tidur. Itu amalan ulama. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 41 kali. Lepas tu tidur, jangan bercakap lagi. Lebih tak cukup, tak jadi lebih. Bila lepas baca tu tidur cakap, batal lah. Itu syarat dia aman. InsyaAllah selamat kita daripada gangguan. Baca Bismillahirrahmanirrahim 41 kali sebelum tidur. Ada riwayat mengatakan 21 kali. Tapi yang lebih bagus kata almarhum Tuan Guru Haji Saleh Musa baca 41 kali Bismillahirrahmanirrahim. Ada dalam rujukan kitab Fadilat Basmalah. Okey. Ya, sekadar itu saja tuan-tuan. Selamat beramal. InsyaAllah moga-moga kita sentiasa mendapat redha Allah, mendapat rahmat dan kasih sayang Allah SWT. Allahumma amin. Jadi apa yang baik itu semuanya daripada Allah SWT. Yang lemah yang kurang itu daripada kejahilan diri saya sendiri. Jadi kalau saya ada salah dan silap, mohon maaf lah, dan tegurlah saya. Kadang-kadang cakap ni ada salah dan silap tak perasan. Bila orang tegur baru kita perasan. InsyaAllah. Sekadar itu saja tuan-tuan.
Semoga kita mendapat barakah daripada Allah SWT. Kita tangguh majlis kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanallah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijahi khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Hadza billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.